bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang mana waktu yang sesuai ataupun waktu yang tepat lah untuk kita try tingkatkan ibadah kita, untuk perbaiki diri kita, muhasabah diri kita, menjadi satu wadah lah untuk kita berubah ke arah yang lebih baik. Itu pandangan saya lah. Alright, daripada apa yang Fatin sebut tadi tu ya Fatin, adakah ia merupakan satu medan latihan ataupun sebenarnya satu tempat yang battle? Sudah pun kita sudah pun berlawan ni sebenarnya dalam perlawanan, dalam pertandingan. Macam mana Fatin? Apa Ustaz, saya tak dengar. Tak dengar Kalau daripada apa yang Fatin sebutkan tadi, kan, adakah sebenarnya Ramadan ni sebagai satu tempoh latihan, tempat latihan, fasa latihan ke? Atau sebenarnya dia sudah pun kita bertempur ataupun bertanding macam itulah. Maksud dia gitu Saja nak tengok persepsi Fatin Nanti kita tanya orang lain Fatin. Jangan risau, dia tak ada salah dan betul Fatin. Bagi saya bulan Ramadan ni dah kali berapa dah, tapi dia still, bagi saya lah, jadi macam tempat fasa latihan lagi lah untuk kita ke arah yang lebih baik. Itu pandangan saya lah. It's okay Fatin, right? Okay. Terima kasih Fatin. Sama. Kalau boleh boleh bercakap tu kita buka kamera boleh tak? Yang bercakap je lah, yang tak cakap tak apa. Fatin nak suruh siapa Fatin? Kita bagi Fatin punya baton ni, nak passing pada siapa? Baton mana Fatin? Soalan yang sama. Siapa-siapa je ke? Boleh, siapa-siapa. Ada 80 orang kat sini. Saya rasa Kak Yusra macam berminat nak jawab. Siapa? Kak Yusra. Kak Yusra. Mana ni Yusra? Yusra mana Yusra? Yusra. Okay, sila Yusra. Dalam ramai-ramai orang ni, Yusra juga dipilih ni. Okay, sila Yusra. Saya tak boleh buka kamera, Doktor. It's okay. Allah Akbar. Pandangan saya ya. Pandangan saya, sebab saya pernah dengar ada yang kata macam Ramadan ni tempat untuk latihan kita, latihan untuk rohani kita lah khususnya kan. So bila ini sebagai tempat latihan kita untuk 11 bulan yang lain tu lah. Macam tu lah. Tapi dalam masa yang sama ni juga tempat, apa Ustaz kata tadi? Pertempuran. Pertandingan. Rasanya bukan pertempuran kot. Dia macam itulah pandangan saya Ustaz. Okay, right, thanks. Okay, terima kasih. Okay, right, Alhamdulillah. Jangan risau ya, dia tak ada salah dan betul Semua pandangan itu bagus. Okay, baik. Siapa lagi nak bagi pandangan? Sedikit pandangan. Kita open. Kan kita kata santai-santai kan. Ni kita refleksi. Walaupun slide sebenarnya tak ada masalah. Slide tu boleh digunakan dan tidak boleh digunakan, tak ada masalah. Ya, siapa nak bagi pandangan? Kalau tak, malam ni tak boleh tidur. Macam tu Kalau tak boleh tidur Ustaz. Nak bagi pandangan juga ni Ustaz. Kalau tak boleh tidur ni. Ya. Amin. Maaf Ustaz. Ada ni, Nazimi nak bagi pandangan Ustaz. Masya Allah. Pandai si Hakim ni beritahu Najmi. Mana Najmi? Saya kenal je Najmi ni. Mana Najmi? Nazimi. Ya Ustaz. Ya. Sama tak nampak ni, rotul kita ni. Ni bagilah muka sikit, lama tak jumpa ni. Ada orang tengah solat je kat belakang. Tak apa. Okay Nazmi. Okay, bagi pandangan saya, personally untuk bulan Ramadan ni sebagai satu titik notah tak kira sama ada dia nak berubah daripada yang kurang baik, lebih baik ataupun buruk daripada baik. Itu dan lagi betul ke apa yang Ustaz cakap, sebagai ini latihan madrasah Ramadan dengan Ramadan ni kita akan belajar macam-macam dari segi aspek
fizikal dan mental. Okey, itu saja Ustaz saya punya perkongsian. Okey, terima kasih Nazimi. Alhamdulillah. Sama-sama. Okey, baik Alhamdulillah. Semua pandangan tu sebenarnya akan memberikan impak dalam kita punya langkah-langkah. Semuanya Ustaz rasa tidak ada salah dan tidak ada betul Semuanya betul insya-Allah. Cuba kita perhatikan bila Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita satu goal. Ada satu matlamat yang telah pun diletakkan maknanya matlamat itu, goal itu jelas. Bila Ramadan saja ayat surah Al-Baqarah ayat 183 sentiasa kita ulang-ulang, betul tak? Ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semua orang akan mengungkapkan benda yang sama. Memang diulang-ulang untuk memberikan satu penetapan kepada minda kita. Itu pendapat sasaran yang telah pun diberikan kepada kita semua orang. Sama ada kat Malaysia ke, kat Indonesia ke, di Asia Barat ke, di Europe ke, di mana-mana Allah SWT meletakkan satu matlamat yang sama. Dan matlamat ini sebenarnya satu matlamat yang bukan manusia tetapkan, tapi Allah tetapkan. Bila Allah tetapkan ni maksudnya dia sesuatu yang perlu dilaksanakan kan. Dan macam kita lah, kalau Ustaz tanya pada para pelajar kan, okey para pelajar sekian, jom masuk kelas, kita dah mula sem yang pertama, ini subjek-subjek yang kita berikan kan. Sebenarnya setiap pensyarah akan letakkan kata apa? Semua orang akan dapat A. A+. Ustaz kalau masuk kelas Ustaz, insya-Allah Ustaz akan bagi A+ pada anda. Best tak? Ponok kan? Siapa kata tak best kan? Allah Ta'ala kata Ramadan nanti dah diberikan satu sasaran dan sasaran ni kan yang diungkapkan oleh para ulama bila sebutkan tentang la'allakum itu satu jaminan Allah Ta'ala kepada orang yang berpuasa. Jaminan ni satu jaminan. Maknanya confirm akan dapat takwa. Tapi soalannya kalau para pelajar tengok balik kan nak dapat sampai kepada takwa itu keupayaan siapa sebenarnya? Bila Allah Ta'ala dah jamin dapat takwa, tapi nak sampai kepada takwa itu kan, dia adalah satu apa? Satu effort yang akan menentukannya effort, betul tak? Yang akan menentukan adalah keupayaan. Yang akan menentukan kepada kita adalah kita betul-betul tak sampai kepada effort tersebut, kepada matlamat tersebut dengan effort yang kita ada. Maknanya jaminan Allah Ta'ala kata memang confirm kamu akan dapat. Macam kita kata insyaAllah macam pensyarah bagi kan, subjek ni saya akan bagi A+ awal-awal lagi. Tapi nak sampai kepada nak dapatkan grade tersebut, dia memerlukan apa? Dia memerlukan effort daripada siapa? Yang akan menentukannya adalah para pelajar sendiri. Keupayaan dia, persediaan dia, sampailah kepada satu tempoh tertentu, lepas 30 hari dapat takwa. Macam kita lah satu semester berapa bulan? Ada lebih kurang 4 bulan, lebih kurang kan? Ada ada lebih kurang 14 minggu, betul 14 minggu. Kan? 14 minggu. Jadi maksudnya ini yang kita kena Ustaz nak letakkan sebagai satu konsep yang sebenarnya perlu untuk kita rasa dengan sedar, rasa dengan sedar bahawa sebenarnya ia merupakan satu effort yang kita kena fulfill, yang kita kena letakkan. Hari ini sudah hari yang ketiga, cepat je berlalu kan? Cepat berlalu, Rabu, Khamis, Jumaat, cepatnya. Jadi maknanya jaminan Allah Ta'ala sudah beri, Allah Ta'ala sudah jamin ke kita kan? Tapi nak sampai kepada matlamat tersebut, dia bergantung kepada keupayaan, usaha, effort daripada yang berpuasa. Jadi maksudnya bila kita letakkan begitu, seumpama kita sudah berada dalam satu medan sebenar untuk kita mendidik diri kita. Sebab tu kalau kita perasan para ulama dia sebut apa? Dia sebut ada apa? Awaluhu rahmah kan? Keduanya kemudian maghfirah kan? Kominanna dan sebagainya. Dia ada fasa-fasanya.
Kan? Kalau Ustaz pun meletakkan bila kita kata ibarat macam orang main bola kalau tanya Hakim semua tu yang lelaki-lelaki ni sukalah bola kan. Diumpama kalau kita tengok sebagai satu usaha yang kalau kita kata siapa yang menang ni dapat piala. Piala apa ada sekian tu gol kan. Macam kita kata kan gol yang telah pun ditentukan. Siapa menang Piala Liga ni sekarang tengah hangatkan Piala Liga ni kan liga-liga kan Real Madrid lawan Liverpool, Chelsea lawan sekian-sekian kalah menang tapi maksudnya dia bermula dengan apa dengan usaha yang awal sampai ke suku akhir separuh akhir sampai final. Okay, so kalau kita perhatikan selalu para ulama meletakkan 10 pertama, 10 kedua dan 10 terakhir. Dan memang dalam hadis Rasulullah SAW dia sebut apa? 10 terakhir itulah sebenarnya kita kena pecut. Sebab apa? Di situ Allah Ta'ala nak letakkan, sudah pun meletakkan yang dikatakan Lailatul Qadar. Jadi perhatian, ini Ustaz just nak bagi santai-santai untuk kita membawa satu kerangka pemikiran kita agar kita akan rasa bahawa sebenarnya sangat rugi kalau kita tidak memenuhkan bulan-bulan Ramadan ini dengan apa? Dengan kurikulum yang Allah Ta'ala berikan. Ada kurikulum yang biasa, ada kurikulum tambahan yang Allah Ta'ala berikan pada bulan Ramadan. Dan bukan saja kurikulumnya, tapi Allah Ta'ala menyuntik di dalamnya dengan yang kita katakan barokah yang banyak yang Allah Ta'ala berikan, buat sedikit dapat banyak. Kan? Yang itu yang kita kena rasakan bahawa kalau kita pulun maknanya kalau kita betulkan meletakkan effort kita, usaha kita yang bersungguh-sungguh, insya-Allah sampai kepada maktamat yang Allah Taala berikan. Baik. Okey ke? Boleh jelas ya? Ini Ustaz just membawa kepada para pelajar mahasiswa untuk meletakkan minda kita walaupun kita sibuk betul-betul, insya-Allah kita sibuk, para pelajar sibuk dengan belajarnya, yang bekerja sibuk dengan bekerjanya kan. Malahan kalau kami ni balik lewat saja jalannya sudah jam. Biasa kalau biasa pukul 5 balik boleh sampai pukul 6 ke ataupun 5.45, sekarang tak boleh. Kalau pukul 5 balik confirm pukul 7 sampai. Macam tu. Maknanya effort ni untuk orang balik cepat sebab apa? Nak berbuka puasa sampai tahap tu kan. Okey. Baik. Itu perkara pertama yang Ustaz nak letakkan kerana itu bila kita perhatikan pada para pandangan ulama yang muktabar takwa ini menjadi satu pakaian kepada orang mukmin. Pakaian ni kita kata pakaian. Okey, satu pakaian kepada orang mukmin agar dia sampai kepada mencapai takwa itu pada bulan Ramadan seperti mana Fatin sebut dan juga yang lain sebut tadi Yusra sebut, maknanya ia akan membawa kita kepada seterusnya. Maknanya dia akan menjadi bekalan kepada 11 bulan akan datang. Masya-Allah, kita buat bulan Ramadan tapi bekalannya sampai ke 11 bulan. Maknanya darjat itu, transformasi yang kita lakukan itu sebenarnya ialah merupakan satu usaha yang akan membawa kita kepada apa? Kepada kelangsungan dalam tindakan-tindakan kita pada seterusnya. Sebab itu martabat takwa ini, Ramadan ini capaiannya adalah capaian takwa itu akan memberikan kesan kepada kita. Okey, ini apa yang diungkapkan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bila dia sebut tentang takwa ini ada empat sifat ataupun 4 ciri yang akan memberikan kesan kepada kita sebagai seorang manusia. Apa yang disebutkan? Sebelah kanan tu adalah lafaz Arab dia, sebelah kiri tu adalah terjemahan dia. So takwa ini dia membawa kepada apa? Pertama sekali, Ustaz nak ke belakang sikit. Pertama, dia membawa kita kepada kegentaran kita pada Allah Ta'ala. Al-khawfu minal jalil. Jadi orang bertakwa ini salah satu sifat yang paling terkenal ataupun paling nampak dan menonjol terserlah adalah taqarrub pada Allah Ta'ala itu makin hampir. Maknanya dia taqarrub pada Allah Ta'ala itu makin dekat. Kan? Bermaksud gerun pada Allah Ta'ala itu tidak boleh disamakan dengan keguruan sesama makhluk. Dan kalau kita takut pensyarah kita, sifat yang ada pada kita adalah kalau boleh kita nak mengelak, tak nak jumpa. Tapi orang beriman,
Dan bila takwa itu dia makin hampir pada Allah Taala, makin tunduk daripada Allah Taala. Kan? Kerana apa? Takutkan azab yang Allah Taala berikan kepadanya. Maksudnya menjadikan orang itu melakukan amal ma'ruf dan juga nahi mungkar dalam kehidupan dia. Itu al-khawfu minal jalil. Takut kepada Allah Ta'ala membawa kepada takrib pada Allah Ta'ala. Ini sifat yang berbeza kepada yang lain. Maksudnya dia akan rasa diawasi, Allah Ta'ala sentiasa mengawasi kita. Sentiasa mengawasi. Kita akan rasa nak buat sesuatu, Allah ada. Nak buat satu, ini Allah Ta'ala kata okey tak okey. Itu akan rasa, kita akan rasakan pemerhatian Allah Ta'ala itu dalam diri dia. Dan itu dari sudut perasaan dan akan melahirkan tingkah laku. Kan? Kepada apa? Kepada keyakinan dengan apa yang Allah Ta'ala turunkan. Wal imanu at-tanzil. Wal imanu bit-tanzil. Apa yang Allah Ta'ala turunkan itu dia beriman, dia percaya 100%. War ridha bil qalil, dan dia redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala walaupun sedikit. Walaupun Allah Taala beri sedikit dia redha. Dan cukup apa yang ada, sifat-sifat yang akan menjadikan itu sifat qanaah, cukup apa yang ada, Allah Taala berzeki, redha. Bila redha ni maknanya redha dengan apa yang Allah Taala berikan kepada kita. Kadang-kadang Allah Taala ke dalam kehidupan kita ni dia bukannya sentiasanya satu kala kan. Kan? Kehidupan kita ni berkala-kala tak para mahasiswa? Macam ni Hakim, berkala-kala tak Hakim kalau kehidupan kita ni? Ada masa kita apa? Hakim? Ke satu kala je? Ada masa kita di atas, ada masa kita di bawah. Ada masa kita sedih kan? Ada masa kita gembira. Betul. Ada masa kita diuji dengan kemalangan. Nak pergi ni Allah. Kan, kemalangan pula kan. Ataupun macam-macam. Tetapi sifat orang yang takwa ini, dia tahu, dia pasrah pada Allah Ta'ala yang pastinya setiap ujian itu ada hikmah di sebaliknya. Walladhi Tabarakalladzi biyadihi al-mulku wa ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dia rasa ini mesti Allah Ta'ala sedang uji aku redha, pastinya ada hikmah di sebaliknya. Kan, maksudnya katalah kalau dalam kondisi kita PKP, alamak PKP ni boleh pergi solat surau boleh tak? Nazmi solat tarawih kat surau ke, kat masjid ke kat rumah? Saya dekat kampus. Kalau sekarang ni nak pergi masjid tu kena tempah dulu Ustaz. Mahal tak? Mahal tak pergi masjid sekarang ni? Mahal kan? Betul. Kena daftar dulu. Allah redha lagi tu. Allah. Kalau dulu tak payah nak pergi apa? Nak pergi masjid tu terbuka tanpa ada apa? Tanpa ada jemputan. Sekarang ni kita kena dijemput tau. Betul tak? Walaupun PKP ni contohnya Ustaz sebut di masjid dan surau di Selangor masjid kapasitinya 100 orang je boleh masuk. Kan? Surau. Masjid besar mana pun masjid tersebut, kalau kat Selangor 400 orang je boleh masuk. Ya Allah, maknanya tak semua orang boleh sembahyang tarawih di masjid dan surau. Kan begitu mahalnya. Redha tak kita? Kalau kita redha maksudnya ada hikmah dia. Apa hikmah dia? Kita solat dekat rumah bersama dengan keluarga. Nak buat macam mana kan? Kecuali dah rapat. Adalah dia setengah masjid dan surau tu dia bagi apa? Dia akan bagi kota dia. Okey, minggu ni sekian-sekian. Minggu depan circle balik, masya-Allah. Itu maknanya nampak maknanya redha itu menjadikan itu sebagai satu sifat yang terselah kepada bagi orang beriman. Kan? Wal isti'dad ila yaumir rahil. Satu lagi sifat yang panjang ni, yang hebat ni adalah orang yang bertakwa ini dia sedang menyediakan diri dia kepada satu perjalanan yang panjang. Liyaumir rahil wal isti'dad liyaumir rahil. Kan? Kalau Ustaz tanyalah kepada para mahasiswa kita hidup dalam fasa keberapa dah ni? Dalam kehidupan kita ni kita ada fasa kan? Fasa. Dan kehidupan ini satu perjalanan kepada fasa-fasa seterusnya. Kan? So kita hidup dalam fasa mana sekarang ni? Kita tanya siapa kita tanya.
Kita tanya siapa yang nak tanya. Yang baru kita tanya lah ya. Okay. Hafizah. Tanya Hafizah. Hafizah Aziz. Hafizah. Apa khabar Hafizah? Oh, tak ada jawapan lagi. Hafizah okey? Ya Ustaz. Okey, hari ni okey. Hafizah, Ya, sebenarnya kita fasa dalam kehidupan, dalam kamus kehidupan kita, kan? Kita ni fasa mana Hafizah? Apa Fasa pertama, Ustaz bagi clue Fasa pertama, kita berada di alam arwah. Dia bagi clue. Agak-agak fasa kedua tu kat mana Hafizah? Hafizah. Fasa pertama sebenarnya kita berada di alam arwah. Di alam ruh. Fasa kedua, kita berada di mana? Macam mana Batisha? Santai-santai kita tanya petang-petang kita tanya jadi lek-lek kita tanya-tanya Macam mana Batisha? Ya. Hafizah, okey Hafizah. Sorry Hafizah. Macam mana Hafizah? Fasa kedua, kehidupan kita, perjalanan kat mana? Fasa hidup. Satu alam arwah kan? Yang kedua, dalam Fasa hidup. Ya? Fasa hidup. Betul, fasa hidup. Fasa kehidupan kita pertama alam arwah, yang kedua adalah pada alam kita dalam perut ibu kita. Betul tak? Tapi yang tu kita tak tahu. Yang pertama pun tak tahu, yang kedua pun tak ingat. Betul tak? Sekarang ni kita pada fasa kehidupan yang ketiga. Kat mana? Di dunia. Kan? So perjalanan kita panjang lagi tak sebenarnya? Kat dunia pun panjang kan? Kalau Allah berikan usia panjang, dia panjang. Kalau pendek, dia pendek. Tapi sebenarnya dunia itu fasa yang ketiga. Fasa lepas kat dunia ni fasa mana lagi? Hafizah. Sebab tu disebut kan? Lepas kita kat dunia ni, ke mana kita akan pergi? Mati. Alam mana tu? Alam barzah. Masya Allah. Betul Alam barzah. Lepas alam barzah, alam mana pula? Tak apa Hafizah, jangan jawab, tak apa. Nanti kita jawab sendiri Nak sampai kepada syurga Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala kata orang beriman ini kan, akhirnya kat mana? Imma syakira wa imma kafura. Sama ada kita sampai kepada jannah kan, ataupun sebaliknya kita masuk annar kan. So maknanya kita punya perjalanan tu jauh perjalanan kita nak sampai kepada jannah Allah Ta'ala ini. Ada fasa-fasa kehidupan kita yang kita lalui. Dan walaupun fasa selepas barzah, kemudian pada mahsyar kan. Pada mahsyar kita ada mizan, ditimbang-timbang, lepas mizan sirat kan. Lepas sirat barulah kepada syurga Allah Ta'ala ataupun sebaliknya. Tapi kritikalnya kat mana sebenarnya? Kritikalnya kat dunia. Sebab apa? Fasa dunia akan memberi pengaruh yang besar kepada fasa seterusnya. So sebab itulah takwa ini, orang bertakwa ini, sifat dia atau ciri dia sedang mempersiapkan diri dia. Sentiasa bersedia untuk hari kematian dan pulang kepada Allah Ta'ala. Maksudnya sampai kepada beberapa fasa perjalanan yang seterusnya. So orang bertakwa ini dia akan rasa apa? Oh, ini dunia ini, dunia mazratul akhirat. Dunia ini tempat dia apa? Sedang menanam, sedang menyediakan bekalan untuk kita sampai kepada satu perjalanan yang seterusnya. Okay? Jadi orang kata, Ustaz kalau kalam barzah ni dah rehat. Rehat ke Hakim? Tanya Hakim kan? Atau Farhana? Agak-agak Farhana. Lepas kita meninggal tu, rehat ke kita? Ya, Farhana. Farhana Muna. Tak, sebab sebab apa Farhana? kita akan lagi. Ya, di soal siapa? Munkar dan Nakir. Nakir. Okay kan? Maksudnya kita faham, oh rupanya bukan rehat. Maknanya kita akan disoal. Kan? Di soal itu bergantung kepada apa? Kepada kita di dunia. Apa kita buat dan sebagainya. Masya Allah. Jadi maksudnya bila kita letakkan 4 sifat ini yang diutarakan. Sebenarnya
Takwa ni macam-macam kan, pelbagai pandangan ulama. Alhamdulillah, semuanya bagus, semuanya betul. Tak ada masalah pun. Tapi Ustaz pilih ini sebab dia memberikan kepada kita satu sifat yang boleh kita timbang tara sebenarnya. Jadi kita sebenarnya sedang menyediakan diri kita. Takwa ini yang kita nak sebenarnya. Maknanya di akhir Ramadan nanti kan, takwa ini berada dalam diri kita untuk menjadi bekalan yang ampuh kepada bulan seterusnya. Okey. Ustaz nak berkongsi sedikit. Apakah kesan takwa dalam kehidupan kita ini diungkapkannya dalam bentuk diagram ni yang sangat menarik. Okey, apa dia? Ni dia. Pengaruh takwa ini sebenarnya memberikan kesan kepada apa? Kesan kepada karakteristik manusia. Karakteristik maknanya memberi pengaruh yang besar kepada pembinaan manusia. Kan? Dan Allah Ta'ala bila kita membaca ayat ini, kita akan jumpa beberapa ayat kan, yang berkaitan dengan وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهِ. Ada beberapa kat sini. Pertama, kalau kita tengok pada surah At-Talaq ayat yang kedua, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala ini, kan, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Allah Ta'ala akan berikan jalan-jalan keluar. Maknanya Allah Ta'ala akan meraih solusi. Maknanya Allah Ta'ala akan buka kepada kita pintu-pintu solusi. Pintu-pintu keluar. Ada masalah, kita mohon pada Allah Ta'ala akan tunjuk. Dalam banyak bila kita kaji dalam sirah para nabi, bila kita kaji tengok para sahabat, gambaran para sahabat, tabi'in dan seterusnya, maka banyak kita akan jumpa kisah-kisah yang sangat benar yang seperti mana Allah Ta'ala terangkan yaj'al lahu makhraja. Okey. Boleh kalau Ustaz nak minta para mahasiswa siapa saja, ada tak contoh-contoh yang kamu pernah baca, yang pernah kita lalui? Ya, betul lah, bila kita memberikan meletakkan hubungan kita dengan Allah Ta'ala akan berikan kepada kita ruang dan peluang untuk menyelesaikan. Apa nak kongsi? Kat sini. Siapa nak kongsi? Oh, kita tanya. Itulah nama-nama tak hafal kecuali beberapa orang yang Ustaz hafal lah. Kan? Belum lagi menghafal. Okey, Faranada. Fatin Nabila. Alhamdulillah, dengar Fatin Nabila. Fatin Nabila, ada tak contoh-contoh Fatin Nabila? Ustaz bagi hint sikit Kisah Sultan Nuruddin Az-Zinki. Pernah baca? Sultan Nuruddin Az-Zinki. Pernah baca kisah Sultan Muhammad Al-Fatih? Benar. Okey Fatin, cuba cerita sikit mana satu? Fatin. Fatin Nabila nak cerita pasal Sultan Muhammad Al-Fatih ke cerita pasal Sultan Nuruddin Az-Zinki? Saya tak ingat sangat lah cerita dia sebenarnya. Tak apa. Apa dia punya gist dia? Main point dia, Nabila. Kalau Nabila boleh, Nabila boleh berkongsi. Fatin ni pandai, Nabila pun pandai, 2 kali pandai tau. Masya-Allah, maknanya hebat mak ayah bagi nama kita kan. Insya-Allah Fatin Nabila memang hebat kan. Insya-Allah. Fatin macam mana Fatin? Cuba bagi sikit gist dia, tak apa. Yang main point saja. It's okay. Yang saya tahu Sultan Muhammad Fatih ni dia ni antara macam penakhluk yang paling muda. Sebenarnya waktu muda dia tu dia berhasil lah nak tawan kota Konstantinopel yang susah sangat orang nak terokai ataupun tak awal. Cuma saya tahu. Kan dalam sejarah ada sebut umur ketika itu 24 tahun. Ada yang kata less than 24 years old. Maknanya muda lah kan. Kalau sekarang ni Fatin umur berapa tahun Fatin? Saya nak tanya Fatin. Saya tahun ni umur 20 tahun. Masya-Allah, 20 tahun muda lagi kan. Alhamdulillah. Ada setengah mengatakan dalam umur 18 tahun Sultan Muhammad Fatih ni, tapi tak apalah, qala wakil, ada pandangan, it's okay. Tapi nak katanya muda kan? Muda. Tapi dalam usia yang muda itu dia menjadi mengepalai sebuah negara kan, kemudian berjaya untuk menakluki kota Konstantinopel. Sedangkan para sahabat antaranya adalah
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dah nampak tadi namanya. Allahumma salli ala Muhammad. Siapa yang para sahabat yang cuba dan juga dia meninggal di kota Kesanapol dan diminta untuk dikebumikan di tepi kota Kesanapol. Baik macam itu. Salahuddin Al-Ayyubi Ustaz. Bukan Ustaz. Ini para sahabat Rasulullah. Al-Ayyub. Apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allah Akbar. Abu Ayyub Al-Ansari. Terima kasih. Siapa sebut tadi tu? Siapa sebut? Syamimi. Ya, Syamil. Terima kasih. Abu Ayyub Al-Ansari, sahabat Rasulullah, yang berusaha tapi tak berjaya. Zaman para sahabat ni dah mula dah mereka nak membuka kota Kesanapol sebab apa? Sebab Rasulullah SAW berkata kan, sebaik-baik tentera adalah sebaik-baik tentera dan sebaik-baik jundi yang akan membebaskan kota Kesanapol ni. Jadi maknanya memang usaha tu dah bermula pada zaman sahabat lagi, dah bermula tampik dan seterusnya. Tapi tak berjaya. Tapi hanya berjaya pada zaman Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan kehebatan, dia banyak kehebatan tapi nak sebutnya ketika mana strategi yang semua dirancang-rancang kan, di akhirnya dia ada satu strategi dia kena masuk Teluk Emas dengan menggunakan kapal laut kan. Dan memang dah nak sampai tetapi Allah takdirkan tak berjaya. Sebab apa? Sebab tentera Kesanapol sempat untuk merentangi teluk tu dengan rantai yang besar dan tak boleh masuk. Kan? Ini adalah merupakan strategi yang terakhir yang memang kalau berjaya confirm akan masuk. Kan? Tetapi Allah takdirkan tak berjaya. Yang lain usaha semua dah ada dah. Tapi Allah SWT ilhamkan Sultan Muhammad. Ini kata yaj'al lahu makhraja. Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Sultan Muhammad Al-Fatih ini satu ilham apa yang tak pernah dilakukan oleh orang lain. Dapat ilham itu daripada Allah Ta'ala yang menyelesaikan isu tadi. Apa dia buat? Siapa yang boleh share? Apa yang dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih? Dia rentas dekat darat. Ya, boleh bayangkan tak? Kapal-kapal besar ni bukan sampan tau. Ni kapal besar. Kan? Yang besar ini kan, within one night. Dalam masa satu malam, bagaimanakah dengan fizikal yang ada pada tentera mereka itu, dia boleh apa? Dia boleh mengangkat ataupun dia mengelongsorkan kapal-kapal itu kan, sampai kepada bukit dan turun sampai ke tempat yang sebelah lagi. Maknanya memang sampai kepada betul-betul masuk kepada kota Kesanapol. Kan? Apa ilham Allah Ta'ala? Ini Allah Ta'ala memberikan idea ilham yang sangat hebat kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Wa may yattaqillah. Kerana Sultan Muhammad Al-Fatih ni memang kalau kita lihat memang seorang yang sangat terkenal dengan ibadah yang sangat hebat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yaj'al lahum makhraja. Sama juga adakah ia tidak mungkin berlaku pada kita? Ia akan berlaku sebab Allah Ta'ala ada janji dalam Al-Quran. Sesiapa yang bertakwa, sesiapa yang rapat dengan Allah Ta'ala akan bahagi jannah persen. Ustaz yakin ya para mahasiswa sekalian, kita ada pengalaman-pengalaman yang bermacam-macam. Betul tak? Bila kita susah, Allah Ta'ala bagi jalan. Bukankah itu satu yang nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada orang bertakwa? Macam ni Zulaiha? Betul tak Zulaiha? Nurul Zulaiha. Macam ni Zulaiha? Okey tak? Ada pengalaman tak? Macam-macam pengalaman kita ada kan? Allah bagi jalan kepada kita untuk menyelesaikan usaha, menyelesaikan keserabutan yang ada pada kita dan sebagainya. Jadi bila kita baca Al-Quran ini, betul ya Zulaiha kan? Ada nak cerita ke? Betul Ustaz. Ada nak share dengan kita? Cuba share sikit. Cuba cerita sikit. Cerita kesusahan. Di sebalik kesusahan ada kesenangan macam tu. Ataupun bila kita ke mana kita memang susah, kita mohon kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berikan jalan. Betul tak Zulaiha? Betul Ustaz. Cuba cerita sikit. Cerita. Kita sembang-sembang. Okey macam ni. Okey untuk adik-adik, saya Ustaz Zulaikha dah habis dah. Alhamdulillah. Degree. Okey. Pasti still lagi ya. Okay, sebelum ni kan belajar and then adalah rasa susah sebab kena buat assignment semua tu kan. In the same time kena handle persatuan. Terutamanya rakan siswa Yadi, betul? InsyaAllah. Okay.
So waktu Rehan, suara tak dengar. Macam Allah permudahkan dan satu persatu Allah cara pentadbiran tolong excellent dalam pelajaran, kan? dan seterusnya berjaya melancarkan program tu. Masya-Allah. Terima kasih Zaleha. Alhamdulillah. Ini contoh-contoh yang Ustaz sebut tadi memang orang yang Ada lagi banyak. dan banyak lagi kan. Tapi yang penting bila kita betul-betul rasa yakin kita kepada Allah Taala, kita punya takarub kepada Allah Taala itu sangat betul-betul rapat, Allah SWT akan berikan kita kan? Ya betul. Kalau berdoa mesti. Kan? Terima kasih Zaleha atas sharing kepada kita. Itulah sebenarnya kehidupan kita. Memerlukan apa? Kita kena rapat dengan Allah Ta'ala. Kan? Lagi-lagilah bulan Ramadan kan? Bulan Ramadan. Jadi kita cuba usahakan sebaik mungkin. Kan? Allah Ta'ala sebut, bukan saja yaj'alu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita rezeki-rezeki yang tidak terduga. Rezeki ni bukan duit saja tau. Kan? Rezeki tu bukan duit saja. Kan? Nikmat, kan? Kelapangan, kebahagiaan. Itu rezeki kan? Nak cari bahagia bukan senang tau. Tapi Allah Ta'ala kita meletakkan kebahagiaan pada diri kita. Masya Allah. Kan? Yaj'al lahu wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Ayat keempat. Surah At-Talaq. Kan? Allah Ta'ala menjadikan kepada apa? Meraih kemudahan dalam urusannya. Dipermudahkan urusan. Kan? Kalau kita tengok cerita Imam Syafi'i mengembara, kita akan nampak Masya Allah. Betul-betulnya bertawakal Imam Syafi'i kan, kena rompak tengah jalan kan, bercakap benar seperti mana yang dinasihatkan oleh mak dia. Kemudian apa? Semua perubahan-perubahan tu maksud dia apa? Bertaubat pada Allah Taala. Masya Allah. Kan, urusannya selesai, kan, urusannya okey. Tapi dia membuka jalan kepada orang apa? Insaf pula. Masya Allah. Kan? Wa may yattaqillaha yukaffir anhu sayyi'atih. Dia hapuskan kesalahan-kesalahannya. Kenapa? Kerana orang yang bertakwa ini dia sentiasa istighfar pada Allah Ta'ala. Kan? Sentiasa apa? Sentiasa ingin keampunan pada Allah Ta'ala. Wa may yattaqillaha yu'zam lahu ajra. Kan? Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan gandakan pahala-pahala. Yu'zam lahu ajra. Dibesarkan, digandakan pahala-pahalanya. Ya, kalau bulan Ramadan betul tak digandakan? Yang sunat menjadi wajib, yang wajib 70 kali ganda dalam hadis. Warid dalam hadis. Masya Allah. Kan? Maknanya bulan Ramadan ni Allah Ta'ala ganda-gandakan. Kan? Dengan kita rapat dengan orang. Malahan gandaan itu Allah Ta'ala sebut. Kan? Sebut apa? Sebut di akhir 10 malam terakhir itu adalah Lailatul Qadar. Kan? Yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 83 tahun. Ini maknanya apa kita buat sekarang ni satu hari. Kan? Allah Ta'ala lanjutkan keadaan kita seumpama kita buat 83 tahun. Siapa tak nak? Kan? Jadi itu antaranya. Sebab tu ada satu kronologi lah, satu metafora yang Ustaz rasa bagus juga untuk kita tengok. Hari ni kita bercakap pasal takwa je. Okey kan? Baru satu yang kita nak bincangkan. Tapi sangat menarik bila kita perhatikan takwa ini memberi kesan kepada kehidupan kita. Sebab tu ada satu analogi lah ya. Ustaz rasa analogi bagus analogi yang boleh kita guna. Dia analogi macam-macam ni kita boleh tengok. Yang penting dia sampai. Dia kata analogi puasa ini seumpama permainan bola sepak yang mana setiap tim ni dia ada formasi dia. Formasi dan posisi main bola. Apa dia posisi dia? Dia ada keeper, dia ada pertahanan, dia ada midfield dan dia ada wing ataupun kita kata striker. Tu striker belakang, kat depan tu striker lah. So dia kata orang yang berpuasa ini kan, dia punya pertahanan dia apa? Pertahanan dia, perisai dia adalah kan, menahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, makan, minum dan semuanya. Itu perisai. So maknanya itu pertahanan dalam berpuasa itulah pertahanan kita. Maksudnya kalau tak kita collapse, kan? Maknanya kita batal. Kan? Jadi maknanya orang yang berpuasa itu perisainya adalah atau pertahanan dia adalah dia mampu untuk
mampu untuk dia menahan diri daripada makan dan minum, dan juga perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, insyaAllah. Ke depan sikit. Yang depan sikit apa dia? Dia punya midfield dia apa dia? Tilawatul Quran, sembahyang tarawihnya, kan? Bersedekahnya dia dan sebagainya. Maka yang akhir sekali yang striking tu kat mana? Itu yang kita sebutkan sebagai apa? Sebagai mencari Lailatul Qadar. Dia akan menjadi finishing kepada puasa tersebut. Dan itu contoh kronologi yang kita boleh buatlah dalam puasa dalam konteks permainan bola sepak. Saya tak pasti kalau main netball macam mana. Bolehlah tengok macam mana kan. Dan jadi itu antara yang Ustaz boleh share petang ni, sikit-sikit tetapi membantu kepada kita sebenarnya memahamkan kepada kita bahawa takwa itu adalah sesuatu yang Allah Ta'ala sudah letakkan dan jamin kepada kita. Bila Allah Ta'ala jamin, maknanya boleh sampai kepada martabat takwa. Oleh itu, dia memerlukan kepada kita strategi. Memerlukan kita kepada effort. Memerlukan kepada kita usaha yang berterusan untuk sampai kepada darjat takwa itu. Itu perkara yang kita boleh buat konklusi dalam perbincangan yang singkat ini. Itu baru 2 slide yang Ustaz sediakan, tapi tak apa. Tak penting banyak slide, tetapi yang penting adalah fahamnya kita bahawa sebenarnya kita, Allah Ta'ala sudah memberikan peluang kepada kita untuk meraih takwa, darjat takwa ini, dan kitalah yang akan memposisikan diri kita. Nak speed, kita yang akan menentukan speed kita. Speed kita berapa laju. Kan? 100 km sejam, 120, 80, 60, 30. Nak kita berjalan, nak kita berlari lebih pantas, sebenarnya ia bergantung kepada diri kita. So maknanya kita ada lebih kurang 27 hari lagi untuk kita meraih, kita berada dalam bulan Ramadan ini yang kita rasa panjang lagi, tapi sebenarnya dia akan memberikan impak kepada kita tentang apa? Tentang nafas panjang kita ataupun kata usaha yang kita laksanakan supaya sampai kepada matlamat ataupun garis penamat daripada Ramadan Al-Mubarak. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang diberikan. Semoga kita semua dapat manfaat daripada apa yang telah Ustaz sampaikan. Okay, untuk masa 5 minit ini kita buka Q&A. Kalau ada siapa yang nak tanya boleh terus tanya ataupun tinggalkan dekat chat ni. Pada Radi punya background tu best belakang tu, laut, tenang. Itu menunjukkan ketenangan tu Radi. Ya, kalau ada soalan silakan. Silakan Ustaz. Nah. Okey. Untuk yang input-input yang Ustaz buat slide tadi tu, adakah semuanya berdasarkan dalam buku Buyutun Nabi Ramadan tu Ustaz? Okey, ada sebahagian tu Ustaz ambil, ada sebahagian tu Ustaz ambil daripada yang lain. Sebab Buyutun Ramadan tu panjang tau. Tapi bagus kalau yang lain dapat, sebab bagi Ustaz tak sampai lagi tahap yang kedua sebenarnya. Ini baru muqaddimah tentang hala 7. Sebab hala 7 ni sangat penting. Kalau hala 7 tu kita sudah pun set mind kita, insya-Allah yang lain dia akan mengikut. Tapi kalau hala 7 itu kita tidak set dengan baik, di tengah perjalanan tu dia banyak exit dia. Nak exit mana? Banyak exit. Highway kan banyak exit kan? Dia tak sampai. Kita patutnya sampai Shah Alam ke UiTM. Rupanya best lah dia pesta tempat lain pula. Dia sampai exit tempat lain. Contoh gitu. Tapi slide-slide tu insya-Allah kalau akan datang kita akan detailkan lagi lebih kepada bagaimanakah strategi kita nak sampai kepada Ramadan yang paling baik itu. Sebab tu bagi Ustaz yang penting bila kita tahu matlamat tersebut nak capai. So sekarang ni para pelajar, mahasiswa yang saya hormati, okey, sekarang ni sediakan strategi anda untuk sampai. Apa saja kita? Kan? Bila Allah Ta'ala sudah letakkan KPI, itu maknanya menunjukkan pada kita bahawa Allah Ta'ala sudah pun menentukan pada kita satu benda yang jelas kat depan.
Ustaz bagi contoh Kalau kita kata antara amalan-amalan, maknanya merancang amalan ini, menentukan amalan tersebut, contohnya baca Quran. Berapa banyak kita baca Quran? Kita letakkan KPI yang boleh diukur. Dia akan memberikan semangat kepada kita untuk apa? Okey, kalau katakan Ustaz, saya nak cuba 1 bulan ini khatam 1 Quran. Okey, alhamdulillah bagus. Maksudnya apa? Itulah odash kan? 1 day 1 juzuk. Macam ni kita nak sampai 1 day 1 juzuk tu? Itu macam-macam. Itu strategi. Tapi matlamat dah jelas tak? Kita letakkan Al-Quran nak baca habiskan 30 juzuk 1 bulan. Banyak Ustaz. Okey dah, tak apalah, bagi diskaun sikit. Itu tu pula pada kita. Katalah kita kata, okey Ustaz, saya cuba 1 hari membaca Al-Quran 1 page. Contoh, paling mudah kan. 1 day 1 page. ODOP nama dia. ODOP. Okay, tak apa. Maknanya kita letakkan habis 1 bulan berapa muka surat? Kita ada 30 muka surat. Bersamaan dengan 1 juzuk setengah. Okey lah. Contoh. Jadi itu antara yang kita katakan, buat strategi, letakkan KPI, letakkan benda yang boleh ukur. Jadi dia akan menjadikan kita measure itu ataupun kita kata follow up itu lebih baik insyaAllah. Boleh Kim? Okey, terima kasih Ustaz. Tadi saya nampak pun slide ada 39 slide Ustaz. Mana tahu insyaAllah sesi akan datang ke minggu depan ke? Boleh. InsyaAllah, Alhamdulillah. InsyaAllah. Tak ada masalah. Okay. Dan mungkin kita boleh buka kepada rakan-rakan kita yang lebih luas lagi. Ahli-ahli rakan siswa yang di luar, kita bagi. Tak apa. Yang penting maknanya kita sudah bagi link. Masuk tak masuk tu tak apa. It's okay. Tapi maknanya yang penting adalah kita grab this opportunity to apa? To enhance our amal ini. Kita nak tambahkan amal kita. 1 bulan ini sebenarnya tak lama sebenarnya. Tengok-tengok dah, dah 3 hari dah. Bila sampai nanti pertengahan Ramadan, lagilah cepat. Sebab apa? Para wanita sibuk lah dengan macam-macam. Lelaki pun sibuk juga kan. Jadi insyaAllah. Okay, wallahualam. Pelajar perempuan tak ada soalan ke? Any question? Fi ayyi mushkilah? Fi ayyi soal? Kalau nak tinggalkan soalan dekat chat room boleh juga. Sekejap kehadiran. Siapa yang join Yusra ni, minta isi form ni yang dekat chat Syafiqah bagi. Tak ada soalan ke? Soalan tak apa, kita boleh tangguhkan dulu, insyaAllah akan datang kita akan sambung. Okay, terima kasih Ustaz atas kongsian pada petang ini. So kita sudahi dengan tasbih kifarah dan suratul As. Alhamdulillah. Okay, para pelajar, insyaAllah jumpa lagi. Selamat berbuka puasa. Mudah-mudahan hari ini lebih baik pada semalam, insyaAllah. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih pada mak ayah kita semua. InsyaAllah.